أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. InsyaAllah hari ini kita akan melihat apakah amalan-amalan yang kita boleh lakukan di dalam bulan Ramadan. Ya, di dalam bulan Ramadan terdapat banyaklah amal ibadah yang kita boleh lakukan pada bulan ini. Ya, antaranya adalah ibadah yang wajib dilakukan oleh setiap orang Muslim pada bulan Ramadan. Ya, iaitu berpuasa. Ya, berpuasa di bulan Ramadan merupakan salah satu daripada rukun Islam. Kalau kita lihat di dalam hadis Jibril, ya, dengan hadisnya yang panjang, kita hanya mengambil sebahagian daripada hadis tersebut. Ya, pada satu hari ini malaikat Jibril datang kepada Nabi. Datang untuk apa? Untuk bertanya beberapa soalan kepada Nabi. Antara soalannya adalah, ya, malaikat Jibril bertanya mengenai Islam. Ya, hadisnya berbunyi, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Malaikat Jibril bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beritahukanlah aku tentang Islam." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun menjawab persoalan malaikat Jibril dengan jawapan, "Al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah." Ya, Islam adalah engkau bersaksi bahawasanya tidak ada ilah, ya, tidak ada Tuhan yang layak disembah, tidak ada Tuhan yang wajib ditaati melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kamu bersaksi bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan daripada Allah. Wa tuqimus solah, dan kamu mendirikan sembahyang. Wa tu'tiya zakah, kemudian kamu menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, kemudian kamu berpuasa di dalam bulan Ramadan. Wa tahajjal baita anistata'a ilaihi sabila, kemudian kamu sekiranya kamu berkemampuan, maka kamu pergilah menunaikan haji. Kemudian qala sadaqta, kemudian malaikat Jibril pun, ya, menjawab kembali jawapan Nabi itu, dan dia membenarkan apa yang dikatakan oleh Nabi itu. Ya, kalau kita lihat di dalam hadis ini, kita dapat tahu bahawasanya rukun Islam itu adalah seorang itu perlulah mengucap 2 kalimah syahadah, kemudian dia mendirikan sembahyang, kemudian dia menunaikan zakat, kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan, dan sekiranya seorang itu mampu maka dia perlulah pergi menunaikan haji. Itu mengenai rukun Islam. Seterusnya, kelebihan orang yang berpuasa pada bulan Ramadan adalah man shoma Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi. Barang sesiapa yang berpuasa di dalam bulan Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keyakinan bahawasanya apabila dia berpuasa, dia akan mendapat fadilat orang yang berpuasa, dia akan mendapat ganjaran orang yang berpuasa. Kemudian dia mengharapkan, ya, Allah memberi kepadanya keredaan,
Allah memberi kepadanya ganjaran, Allah memberi kepadanya fadilat bulan Ramadan, maka sekiranya orang itu berpuasa seperti demikian, maka dia akan mendapat kelebihan, kelebihan diampunkan dosa-dosanya yang dahulu. Nah, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setiap amalan anak Adam digandakan pahalanya sebanyak 10 kali ganda, sehinggalah 700 kali ganda. Setiap amalan yang kita lakukan, Allah bagi ganjaran paling kurang digandakan sebanyak 10 kali ganda. Paling banyak Allah memberi ganjaran sehingga 700 kali ganda. Melainkan puasa. Puasa, sesungguhnya puasa adalah milik aku. Bagi puasa ganjarannya sedikit special berbanding dengan amalan-amalan yang lain. Sesiapa yang melakukan amalan puasa dengan sebenarnya, dengan pengharapan, dengan keimanan, maka Allah akan beri ganjarannya dengan ganjaran yang sangat besar. Kerana apa? Kerana puasa adalah milik aku dan akulah yang akan membalasnya. Orang yang meninggalkan, orang yang berpuasa, Allah puji. Kerana apa? Dia sanggup meninggalkan nafsu syahwatnya. Dia sanggup meninggalkan makan. Dia sanggup meninggalkan minum kerana Allah semata-mata. Oleh demikian dia akan mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Allah kata lagi, orang yang berpuasa ada 2 jenis kegembiraan. Iaitu yang pertama adalah kegembiraan masa dia berbuka puasa. Oleh kerana itulah apabila seseorang itu hendak berbuka puasa, perlulah ia berasa gembira kerana dapat berbuka puasa. Seterusnya, kegembiraan bagi orang yang berpuasa adalah kegembiraan apabila dia hendak bertemu dengan Tuhannya. Dia dapat lihat ganjaran diberikan oleh Tuhannya kepada hamba-Nya, dengan ganjaran yang besar. Oleh kerana itulah dia berasa gembira apabila dia hendak bertemu dengan Tuhan. Dan kelebihan berpuasa yang seterusnya adalah bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi berbanding dengan bau kasturi. Di sisi Allah, bau mulut orang yang berpuasa lebih wangi berbanding dengan kasturi. Nanti ada orang pula yang tanya, saya dah test pun, saya dah test dah, nafas saya tak ada bau kasturi pun, bau busuk adalah. Itu di sisi manusia. Di sisi manusia memanglah tak ada bau wangi seperti mana kasturi. Kalau selalunya lah orang yang berpuasa ini apabila dia berpuasa, nafasnya akan menjadi berbau. Tetapi walaupun berbau di sisi manusia, apabila di sisi Allah, bau tersebut lebih wangi daripada kasturi. Kalau di dunia ini wangian yang paling wangi adalah kasturi, maka di sisi Allah, bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada kasturi. Di syurga nanti, bau yang akan kita bau adalah kasturi. Tetapi itu tidak setanding dengan bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah. Kerana apa? Kerana di sisi Allah, mulut bau, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum daripada kasturi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi